Bismillahirrahmanirrahim. 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 Subhanallah, 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 subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiru bih wa natubu ilaihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita mulakan pertemuan kita dengan sama-sama membaca ummul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah sekalian berada di dalam keadaan sihat walafiat, insya-Allah. Nampaknya tadi ada 1-2 orang masuk, dah keluar pula. Mudah-mudahan live saya ni dapat ditonton dan dapat terhilang pula dia. Dapat kita bertemu dan sama-sama mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala di pagi yang mulia ini. Apa yang kita harapkan ialah kita mendapat redha Allah dan kita mendapat hidayahnya dan kita mendapat barakahnya, mendapat rahmatnya, dan mudah-mudahan kita sentiasa dalam kecintaan Allah. Kita mencintai Allah, kita menyayangi Allah, maka Allah juga akan sayang kita, menyayangi kita, menjauhkan kita daripada melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada ia merupakan dosa besar maupun dosa kecil. Kita jangan fikir dosa kecil tidak mengapa, tetapi kita jauhkan bagaimanapun, kerana yang kita baca yang di dalam ayat ini mengatakan sekiranya kita boleh menjauhi dosa besar, maka Allah akan menutup dosa yang lain, maksudnya keburukan yang lain. Tak semestinya dosa kecil. Sebab itu kita tinggalkan dosa kecil, mungkin dimaksudkan di sini ialah makruhat, perkara yang Allah tidak suka, tetapi tidak sampai ke tahap haram. Jadi itu pun keburukan yang kita mohon Allah Subhanahu Wa Taala lindungi dan lindungi dan ampunkannya. Saya nak sebut sekali lagi bahawa sebenarnya kita membaca tentang dosa besar, namun dosa besar ini juga mendapat keampunan Allah sekiranya kita bertaubat, sekiranya pelaku-pelakunya bertaubat. Sebab itu Bonda selalu sebut, sekiranya kita melihat ada pendosa, pelaku maksiat, kita jangan pandang orang kata pandang rendah mereka. Kerana kalau mereka bertaubat dengan sebenar-benar taubat, maka mereka juga akan berhak mendapatkan rahmat Allah untuk masuk syurga. Jadi tanggungjawab kita kalau kita melihat pelaku dosa,
kita perlu memberi peringatan pada mereka, mengajak mereka untuk memperbaiki diri. Mudah-mudahan kita sama-sama masuk ke syurga. Bayangkanlah sekiranya ada pelaku dosa, saya nak sebutkan sebab benda ni selalu pergi ke penjara buat bimbingan itu pendosa yang kita nampak jelas sebab dia jatuh hukum dunia, kan. Contohnya mereka pecah amanah, mereka terlibat penagih dadah, pengedar dadah, bukan penagih itu dia masuk pusat serenti pula pengedar ni akan memang masuk penjara, dan yang banyak berulang kali masuk ke penjara dah keluar masuk lagi ialah pengedar dan macam-macam lagi kesalahan. Kita perlu ingat tanggungjawab kita ialah memulihkan mereka daripada melakukan dosa, atau kalau mereka identik dengan dosa, mereka dah jadi adik, dia jadi ketagih dosa. Ada orang ketagih mencuri, ada orang ketagih ini, memang benda dosa ni kadang-kadang dia bila dia selalu dilakukan maka dia menjadi ketagih. Maka kita adalah bertanggungjawab untuk mengajak mereka ke jalan yang betul, mengajak mereka untuk melakukan perkara yang baik, untuk kembali kepada fitrah. Ni yang Bonda nak sebut. Kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan apabila kita menyeru mereka, maka Allah beri hidayah kepada mereka, dan akhirnya cuba bayangkan kalau mereka taubat dan mereka masuk syurga, dan di syurga nanti mereka mencari kita. Mereka akan mencari mana dia orang ni lah yang memberitahu saya tentang dosa saya dan mengajar saya tentang taubat dan sebagainya. Mereka mencari kita, mencari orang yang memberi peringatan, orang yang menasihatinya. Sebab itu kita jangan pandang kecil tanggungjawab kita tu untuk memperbaiki. Sama ada orang yang telah dipenjara atau di luar penjara, sekiranya melihat perkara yang maksiat, maka kita perlu memberi peringatan, bukan turut sama menambah. Contoh, kalau ada seorang membuat fitnah dan kita rasa kita rasa kita berkawan dengan dia, kawan kita, dan kita dengan tidak tabayun, tidak mencari yang mana benar, lalu kita percaya yang memberi fitnah, membawa fitnah itu, dan dia pula mengaku aku kena fitnah, memfitnah orang, aku kena fitnah, memfitnah orang. Kita pun kesian kat dia. Ini berlaku kerana meskipun ramai orang kata sebenarnya dia yang buat fitnah sebab dia memang penjaja lah, orang kata menjaja, pergi bila orang ni cerita, pergi orang ni cerita, pergi orang ni cerita, kemudian bila benda tu dah tersebar, dia pun pergi ngadu pula kawan baik dia, ya Allah aku kena fitnah orang, aku memfitnah ini. Fitnah atas fitnah lah. Kesian kawan ini pun percaya tanpa tabayun. Maka dosa juga sebab kita kena tabayun. Takkanlah kalau dia cerita kepada 10 orang, dan 10 orang tu memang mengatakan ya, dia bercerita kemudian dia kata dia kena fitnah. Saya rasa ini ada satu masalah besar, ada penyakit suka, itu adalah penyakit kita suka memporak-perandakan ataupun suka melihat orang jatuh dan sebagainya. Ini ada satu perkara yang perlu kita perbaiki, perlu kita perbaiki, dan kita juga sebagai sahabat kita perlu menegur. Bukan kita terus menyokong atau kesihan melihat dia menangis, kesihan melihat dengan muka sedihnya. Tak, kita kena fikir dengan waras. Bukanlah kita terus kata awak memang macam ni, macam ni. Biarkan dia bertenang, biarkan mungkin seminggu, 2 minggu sambil kita mencari kewajaran dan kebenaran. Sebab dia pun, orang yang fitnah pun pandai cari bukti. Kadang-kadang kita percaya dengan bukti yang dia beri. Jadi kita lupakan yang kita ni sebenarnya terlalu percaya dengan dia.
Sebab kadang-kadang bila kita dah set dalam minda kita dia ni baik, kita susah tau. Kita terus yakin dan terus marahkan orang lain. Baik, jangan masuk campur. Kalau memang tidak dapat buat tabayun, jangan campur. Melainkan kerana dia sebagai seorang sahabat, kalau kita tak tahu dia benar atau tidak, apa yang perlu kita buat, kita minta dia bersabar dan minta dia periksa diri dia dulu. Pernah tak dia terkeluar perkataan? Pernah tak dia tercerita dengan sesiapa tentang perkara ini? Kenapa sampai orang menuduh you? Mesti ada sebab. Kan? Jadi itu di antara perkara yang dikatakan menarik sahabat untuk masuk ke syurga. Sebab itu kita kata sahabat syurga, iaitu sentiasa membetulkan perkara yang tidak betul. Cuba kalau kita fikir, banyaklah yang sekarang rajin membetulkan tentang aurat, tentang ni, tapi banyak lagi perkara lain yang perlu kita betulkan juga. Bukan masalah aurat saja. Masalah mengeluarkan kata-kata, masalah benci, dengki, masalah berkecil hati, itu semua kita perlu, bukan kita menyokong atau menambah atau kita sentiasa mengatakan memang dia ni begini dan akhirnya membesar rasa kebencian itu kerana kita turut serta menyimbah lagi kebencian. Jadi kita ada Bahariah, ada Kamisah, ada Maznah, ada kita ambil dulu Kamisah ni cerita apa. Mungkin dia beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita sambung hari ni tahu kita bincangkan tentang tentang dosa besar. Kita tak habis lagi hari tu kan. Kita baru baca 4, hari ni kita baca 3 lagi. Kalau ayat yang kita baca ialah ayat yang ke-31, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum nudkhilkum mudkhalan karima. Ini ayat yang ke-31 surah An-Nisa. Saya ulang sikit je, iaitu Allah menyebutkan bahawa dosa, sekiranya kita mampu meninggalkan dosa besar, maka Allah akan menutup dosa-dosa yang lain selain daripada dosa besar. Dan Bonda juga dah ceritakan tentang hadis yang menjelaskan tentang 7 perkara dosa besar. Sebenarnya macam Bonda sebutkan ni, hadis ini menyebutkan 7 tapi dia tak kata cukup itu saja. Maksudnya tidak ada lagi yang lain dosa besar daripada selain ini. Sebab ada ulama mengatakan, saya ulang apa yang Bonda sebut hari itu, setiap perkara yang merupakan dosa dan akhirnya Allah tutup mengatakan lahum azabun alim ke apa, maka itu adalah juga merupakan dosa besar. Contohnya meninggalkan solat. Meninggalkan solat juga adalah dosa besar. Nanti kita fikir sebut 7 ni, maka tinggalkan solat itu bukan dosa besar. Kalau tidak dosa besar, mengapa Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika dia menjadi khalifah memberikan hukum kepada mereka yang meninggalkan salat dengan hukum yang agak berat. Macam juga tidak mau keluarkan zakat. Dia boleh diperangi ataupun diambil tindakan. Dalam keadaan ini, kita kena sedar bahawa itu juga dosa besar. Meninggalkan rukun Islam yang 5, melainkan yang kelima itulah kalau tidak mampu, itu cerita lain. Tetapi hukum rukun Islam yang lain itu adalah juga, meninggalkannya juga adalah dosa besar. Okey, tak apa, kita sambung. Saya harap semua sudah maklum dengan apa yang Bonda sebutkan. Kita ingat hari tu kita sebut tentang yang pertama syirik, yang kedua sihir, yang ketiga membunuh tanpa bukan hak, yang keempat memakan riba. Okey, yang kelima
aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Kita dah bicarakan panjang tentang harta anak yatim ni di awal surah An-Nisa. Kerana dia memang ada ayat khusus yang melarang memakan harta anak yatim. Malah tidak boleh mencampur adukkan harta anak yatim dengan harta kita. Saya ulang sikit je lagi. Supaya tidak berlaku tanpa sengaja memakan harta anak yatim. Jadi Bonda dah sebutkan dengan kemudahan yang ada sekarang ini, kita ada perbankan Islam, ada macam-macam maka kita boleh simpan duit anak yatim dalam bank dan kita hanya sebagai pemegang amanah sehinggalah anak-anak itu balagur rushd, iaitu sampai kepada kecerdikan boleh mengurus hartanya sendiri. Kalau hartanya itu merupakan harta yang diperniagakan ataupun diuruskan untuk mendapatkan harta seterusnya, contohnya perniagaan, rumah sewa, macam-macam sekarang homestay, mungkin dia ada chalet, mungkin ada apa, contohlah kan, ada tanah, maka pemegang amanah yang menjagakan itu menguruskan harta itu dengan baik dan segala keuntungannya hendaklah disimpan untuk tidak boleh diganggu ataupun tidak boleh diambil. Melainkan setakat yang kalau dia bekerja, contoh sebagai seorang pekerja pernah bekerja dengan bos Tan Sri mana entah, lepas tu dia meninggalkan anak, meninggalkan harta. Dia pun teruskan kerja itu dan dia dapat gaji sebagaimana dia dapat gaji semasa hidup tuannya itu tidak mengapa, itu memang hak dia. Tetapi harta yang ada itu, keuntungan itu mesti disimpan untuk anak yatim. Contoh sajalah saya beri. Kalau anak yatim yang susah, tidak ada harta, itu pula ada yang dikatakan memberi belas ihsan, kasihan, membelanjakan mereka dengan sebaiknya. Sebab saya ulang balik, mungkin dah lupa Rasulullah mengatakan saya dengan penjaga anak yatim, kafil yatim, adalah begini kedudukannya di akhirat nanti. Menunjukkan begitu dekat sekali. Jadi kita tak boleh pisahkan. Jadi begitulah tidak boleh berpisahnya kita dengan Rasulullah kita kalau kita menjaga anak yatim. Jadi hari ini kita bercerita tentang dosa besar, ialah tak boleh makan harta anak yatim. Kalau kita jaga bagaimanapun, kita tidak boleh makan hartanya kerana itu termasuk dalam dosa besar. Saya nak beritahu ni, nak ingatkan diri sendiri. Anak yatim itu tidak kiralah dia anak kita. Kalau saya lah sebagai na'udzubillah, saya dah anak dah besar. Katakanlah suami meninggal dan ada anak yatim. Ialah mereka perlu juga nak makan. Itu tak apalah, diberikan hak dia untuk makan. Kadang-kadang dia tinggalkan harta banyak. Lalu ibunya masih muda lagi. Dia membelanjakan, menghabiskan harta anak yatim itu, maka dia juga adalah dosa. Dosa besar. Jadi kena ingatlah, adik ke, cucu ke, tidak kata dia cucu saya, dia adik saya, tak mengapa. Ini saya ingatkan sangat-sangatlah Bunda ingatkan diri sendiri daripada yang lain, terutamanya kadang-kadang adik-beradik ni ada yang umur 20 ke atas, suami bapa meninggalkan anak yatim, dia ada adik kecil yang mungkin di bawah umur 10 tahun, 11 tahun, maka dia berusaha, bukan maksudnya dia bukan dia nak jaga harta anak yatim tu, tapi sementara adik ni kecil lagi, dia berebut ambil, maka itu adalah dosa besar. Dosa besar. Masuk dalam hadis ni, aklu malal yatim. Dia tak kata boleh kalau abang dia, boleh kalau datuk dia, boleh kalau pakcik dia, tak. Siapa sahaja memakan harta anak yatim adalah dosa besar. Dosa besar. Jadi kena ingat tu kalau andainya kita sebelum ini tidak tahu dan kita termakan harta anak yatim, maka kita kena pulangkan dah. Pulangkan. Jangan sekali-kali ada di antaranya yang kaya berasaskan harta anak yatim. Itu adalah sangat tidak wajar dan Allah tidaklah melindungi dosa-dosa yang lain yang bukan dosa besar dia sehingga hari akhirat nanti. Dia akan terus dikira
sebagai dosa. Tapi kalau dia tinggalkan dosa besar ini, termasuklah makan harta anak yatim, dan dia sentiasa memohon ampun kepada Allah, maka Allah akan ampunkan dosanya. Jadi kalau kita bertaubat, kita minta ampun kepada Allah, kita ingat-ingat ni, ada tak kita dalam list itu termasuk dosa besar? Kita ambil dulu yang 7 ni. Selain daripada yang Bunda sebutkan tadi, kalau meninggalkan rukun Islam, kita juga dianggap dosa besar. Kita kata kita tidak syirik. Bunda dah cerita tentang syirik. Of course lah susah, kuranglah orang buat sihir. Membunuh juga tidak. Makan riba pun takut sampai nak simpan duit. Tapi kita termakan harta anak yatim, maka itu juga dosa besar. Jadi apabila kita memohon ampun, sentiasa ingat Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa beristighfar, muhasabah diri. Sepanjang kita hidup di dunia ini, ada tak perkara-perkara itu berlaku? Seandainya ada berlaku, yang mana kita boleh selesaikan dengan memohon ampun kepada Allah, kita selesaikan dengan memohon ampun kepada Allah. Dan bertaubat tidak akan melakukan kembali. Tetapi kalau dia ada hubungan dengan manusia seperti anak yatim ini dan anak yatim itu masih hidup, maka harta itu perlu, wajib dipulangkan. Kalau dia pulangkan, anak yatim itu kata saya reda ke apa ke, itu cerita lain lah. Itu sudah di luar lah, maksudnya kalau cerita mahkamah sekarang selesai tepi. Tapi itu pun sebaiknya beri, sebab kadang-kadang orang kata malu Allah ke apa ke. Melainkan kadang-kadang anak yatim sudah kaya raya, dia tengok yang ambil harta dulu tu masih susah. Itu wajarlah kalau dia kata tak apa, dia beri dan dia maafkan dari pihak dia. Mohon je lah ampun kepada Allah. Macam tu Itu yang kelima. Yang keenam, watawalli yaumaz zahf. Dia lari ketika peperangan. Ini mereka yang pergi berperang. Pergi berperang melawan musuh Islam. Kemudian dia rasa teringat keluarga. Takut mati. Teringat itu. Macam-macam lah. Takut ke, tak maulah mati dalam peperangan ni atau apa sebagainya. Dia pun lari. Maka itu pun dianggap dosa besar. Dosa besar. Kita sekarang tak adalah pergi perang, jadi kita tak tahulah. Mungkin tidak masuk yang ini. Cuma Bunda peringatkan diri sendiri. Yang lain juga, kita memang tidak perang dengan, kita tidak berperang dengan musuh dengan menggunakan senjata. Tapi sekarang kita terpaksa berperang dengan musuh yang memusuhi Islam secara tidak menggunakan senjata. So tidaklah termasuk dalam maksudnya yang lari daripada peperangan ni. Cuma saya nak sebutkanlah, kita kalau melihat agama kita diinjak-injak, orang Indonesia kata, ataupun diperlekeh, ataupun maksudnya diperlekehkan, maka kita lari, kita tidak buat tak tahu sahaja. Itu juga satu perkara yang tidak wajar bagi seorang Islam. Saya ingat dalam pertemuan dengan ayah cik Tuan Guru Haji Hadi Awang, Datuk Seri. Dia ada sebut ketika kita melihat orang lain lemas, ada orang lemas dalam air, semua orang lari nak beri pertolongan. Tetapi kalau kita lihat ada saudara kita lemas dalam akidah, apa kita perlu buat? Kita perlu tolong. Sekarang kalau negara kita sudah diinjak akidahnya dan nanti ramai yang lemas, di mana tanggungjawab kita? Di mana tanggungjawab kita? Kalau agama Islam sudah ditinggalkan, maksudnya diporak-perandakan, dikatakan itulah agama Islam itu tidak, kolotlah agama Islam tu, kolotlah tak boleh nampak aurat, tak boleh bersalam, tak boleh itu, tak boleh ini, haram riba, haram itu, haram ini. Itu rosak akidah, lemas akidah. Dan apabila dia berkaitan dengan politik negara yang boleh menghancurkan Islam di negara kita yang kita sayangi ini, maka kita
Saya bukan nak kempen politik, saya cuma nak cerita bahawa tanggungjawab kita menjaga akidah umat Islam yang wujud yang ada di negara kita. Patutnya seluruh dunia, tetapi kita lihat negara kita dulu. Kita sudah rasa lemas. Sudah lemas dah. Kita punya hak-hak orang Islam sudah dipermudah-mudahkan. Tidak diambil tahu dan sebagainya. Keadaan ini kita kena berjuang. Kita kena bertahankan supaya agama Islam yang ada wujud di negara kita ini sebagai agama resmi kita perjuangkan supaya dia tetap kukuh, tetap disanjung, tetap umat Islam di negara kita ini mampu melakukan ketaatan kepada Allah tanpa ada ganggu gugat. Tanpa ada, maksudnya memanglah kita boleh solat, orang pun tak marah kita solat. Tetapi banyak perkara yang kita dengar azan tak boleh lah, berkuatlah, itulah, inilah, membenarkanlah buku-buku yang berkaitan dengan perkara yang bertentangan Islam dibenarkan dijual, dibenarkan dimiliki dan sebagainya. Perjudian dibenarkan. Itu semua perkara yang sepatutnya kita umat Islam perjuangkan. Sebab kita mahu mempertahankan negara kita sebagai negara yang berjuang untuk Islam. Nanti kan orang dengar saya ni macam politik. Saya tak kira lah siapa yang menang. Asalkan Islam itu dipelihara. Betul lah, bunda nak sebut juga. Kalau boleh, kita kan ramai yang walaupun dia bukan berpendidikan agama, tetapi mempunyai sifat yang sayang dan cintakan agama, sentiasa belajar agama tanpa mengira dia dah berjaya dari segi keduniaannya, tapi dia terus belajar. Kenapa kita tidak letakkan mereka pada kedudukan yang baik untuk terus memberikan fikrahnya, memberikan sumbangannya untuk membangun Islam di negara kita. Okey. Itu saya bunda terlari sikit sebab sebenarnya yang nak diceritakan ialah tidak boleh lari daripada peperangan. Seandainya zaman Rasulullah, zaman Islam, kalau sekarang pun orang pergi menentang musuh Islam tetapi lari, buat tak tahu, pengecut orang kata, maka itu juga dianggap dosa besar. Yang ketujuh, qazful muhsanat al-mu'minat al-ghafilat. Dia kata menuduh seorang wanita yang afifah, yang baik, muhsan, baik, beriman kepada Allah, menuduhnya berzina. Itu juga merupakan dosa besar. Jadi kalau dalam Islam dia akan dikenakan had qazaf. Balasannya ada dari segi hukum Islam mengatakan mereka yang menuduh tanpa bukti boleh dihukum dengan sebatan 80 kali sebatan. Jangan mudah-mudah nak tuduh orang. Terutamanya kalau you tahu orang tu pelacur, itu tak apalah, dah memang tentu-tentu dia berzina. Tetapi orang ni orang baik-baik, patut kita tuduh dia berzina. Hatta orang tu pun kalau maksudnya dia mungkin dia keluar malam sekali, mungkin dia tertinggal, mungkin dia balik daripada asrama dan sebagainya, dia kata dia pergi berzina lah tu. Itu had qazaf. Boleh kalau tidak ada bukti. Sebabnya kita, seorang wanita yang baik itu dia selalu menjaga dirinya. Dan ada bagaimana cerita Aisyah sewaktu dia tertinggal dan balik, kemudian dia ada yang menuduh bahawa dia berjalan dengan lelaki dan sebagainya, maka itulah dikatakan dosa menuduh seorang wanita mukminah yang beriman kepada Allah. Kita tahu dia tu wanita yang solat, wanita yang ini, tetapi dituduh berzina, maka itu adalah merupakan dosa besar. Jadi sekarang kita habislah ketujuh dosa besar yang diceritakan dalam hadis yang dikatakan as-sab'ul mubiqat, 7 dosa besar.
Dan benda dah sebut awal-awal tadi, dosa besar lain juga ada selain daripada 7 ini. Dalam hadis ini tidak sebut ini sahaja. Tetapi dalam ayat mengatakan itanibus sab'al mubiqat, jauhi 7 dosa besar. Dan ada persoalan daripada sahabat, mahun, apakah dia? Ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah jawab 7. Maksudnya kalau nak ikutkan, jadi adalah ulama yang mengatakan inilah yang 7. Sebab walaupun dia tak kata 7 sahaja, tetapi apabila dia ditanya apakah dia, maka dia sebutkan 7 ini. Okey. Tetapi ada ulama menambahnya, dia kata setiap kali bila Allah sebutkan sesuatu dosa dalam Al-Quran dan di akhirnya Allah mengatakan bahawa balasannya ialah neraka atau azab yang pedih, maka itu adalah dosa besar. Macam mengumpat lah kan. Mengumpat tu sebenarnya tak masuk dalam ni. Tetapi dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan bahawa mengumpat itu samalah kita seorang itu memakan daging saudaranya sendiri. Ataupun mereka menjadi nanti akan dibakar di dalam api neraka yang bahan bakarnya ialah manusia. Cuba lihat perkara itu memang ghaibah itu, mengumpat itu adalah dosa besar. Sebenarnya benda sengaja sebut ni untuk diri sendiri sebab kita ni senang sangat nak bergosip. Senang sangat untuk keluarkan ataupun kalau tidak pun saya tak kata perempuan saja, saya tahu lelaki pun kuat mengumpat. Minta maaf. Sebab benda ni pernah dulu waktu belajar duduk dengan suami kan. Kahwin. Jadi ramailah kawan-kawan lelaki. Saya kadang-kadang seram kalau dengar mereka mengumpat. Tapi orang lelaki kan kita nak cakap, dia kata itu cerita lelaki bukan cerita perempuan. Kan? Zaman tu pula masih penakut-penakut lagi untuk berdakwah dengan orang. Kita tengok dia pula lebih tua daripada kita, kita pun tak berani nak tegur. Jadi dalam perkara ini dia bukan kira tua, bukan kira ilmu. Sekiranya ada orang melakukan dosa, kita perlu ingatkan. Sebab mengumpat itu orang yang mendengar pun mendapat dosa yang sama. Apatah lagi kau betul. Kita pun tu dah menyokong dosa besar juga tu. So kita tinggalkanlah dosa besar itu. Kalau memang kita mahu pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey. Ini siapa ni? Mazdah Husin. Waalaikumsalam. Okey. Kita tengok. Ini siapa pula? Mazdah Ibrahim. Okey. Waalaikumsalam. Okey. Itu ayat yang ke-31 dah habis dah dan kita ingatkan pengajaran daripada ayat yang 21 ini ialah kita perlu meninggalkan, kita wajib, kita bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah dan berusaha untuk meninggalkan dosa besar. Moga-moga Allah ampunkan dosa kita yang lain. Jadi dan saya peringatkan diri saya juga, kanak-kanak sahabat yang lain, janganlah kita rasa dosa kecil itu boleh kita lakukan. Malah kalau kita keluar kata-kata yang menafikan dosanya, kita boleh ini syirik. Benda ulang sekali lagi, jangan kata tak apalah, dosa kecil je. Perkataan tak apalah tu bimbang. Maksudnya kita risau dalam hati kita katakan, tak apalah. Sedangkan Allah kata itu dosa, tapi kita kata tak apalah. Tak apalah. Nanti ada pula dia kata, macam-macam lah dia nak lepaskan diri daripada melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Liazbillahi min zalik. Subhanallah, sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita pelbagai kaedah untuk memperbaiki diri. Kita diajar oleh Rasulullah untuk muhasabah diri. Kita diajar untuk berdoa. Doa mukhul ibadah. Doa itu adalah otak kepada ibadah.
Kita tahu tak otak tu apa? Kita ni kalau tak ada otak, kita ni mati. Badan kita tak boleh, tangan kita tak boleh angkat, tak boleh nyuap, tak ada otak. Tidak ada, itu utama. Jadi doa itu otak kepada ibadah. Bagaimana kita nak beribadah kalau kita tidak berdoa? Sebab itulah untuk meninggalkan yang haram juga kita berdoa pada Allah. Minta doa, ya Allah, ya Tuhanku, jauhkanlah aku daripada dosa kecil, dosa besar dan dosa kecil. Jangan minta doa dosa besar saja. Ya Allah, ya Tuhanku, jauhkanlah aku daripada dosa besar dan dosa kecil. Kalau kita solat kan, kita boleh berdoa tapi janganlah bercakap, ya Allah, itu batal buat semayang. Jadi kita doa dalam hati. Kita dah baca dulu dalam surah yang lain bahawa Allah itu tahu hati kita. Dalam sujud kita yang terakhir itu, kita ingat dalam hati, ya Allah, jauhkanlah aku daripada dosa besar dan dosa kecil. Bukan mudah. Kita ni manusia yang boleh saja melakukan perkara yang dilarang Allah yang kita tidak sedar. Maka kita perbaiki dan seterusnya perbaiki. Okey. Ayat yang ke-32. Ini ayat baru yang ada juga hubungan dengan sebelumnya. Tapi dia sudah masuk satu perkara yang lain yang perlu kita ingat. Sebab Allah dah larang kita sihir, larang kita makan riba. Ini ayat seterusnya Allah kata, Allah berfirman ayat 32, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْدَكُمْ عَلَى بَعْدٍ. Dan janganlah kamu terlalu mengharapkan, iaitu ingin mendapat limpah kurnia yang Allah telah beri kepada sebahagian kamu. La tatamannau. Jangan bercita-cita, jangan berharap-harap supaya kamu dapat apa yang telah diberi kepada orang lain. Ma faddalallahu, apa yang telah dianugerahkan, apa yang telah diberikan oleh Allah, ba'dakum ala ba'd, sebahagian kamu. Kita ni hidup di dunia, Allah tak bagi sama rata dengan semua orang dapat. Dia dapat, saya dapat, dia dapat, saya dapat, macam cerita piramid, kau satu, aku satu. Tidak. Lain-lain. Sebab itu Allah ingatkan, tak perlu kamu nak apa yang orang lain dah dapat. Sebab itu, bila sebut saya kata ada hubungannya. Cuba kenapa sihir itu termasuk dosa besar? Kerana sihir itu puncanya ialah mengharapkan keistimewaan orang lain itu dia nak. Kenapa dia sihir? Dia nak apa yang ada pada orang itu supaya dia dapat. Nampak tak? Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tak perlulah kamu mengimpi-impikan. Boleh dapat sama. Yang kita, dia beza tau. Kita boleh bercita-cita dapat sama dengan orang lain dapat. Tetapi kita tidak boleh mengharap apa yang didapat tu pergi pada kita. Okay? Kita tengok, ui sedap ni suara dia ngaji. Saya nak mengaji, boleh jaki ke suara orang. Kita boleh berdoa, ya Allah berikanlah saya juga hidayah ya Allah supaya boleh mengaji suara lunak begitu, boleh bertaranum dan sebagainya. Bukan kalau kita nyaya dia, kita dapat suara tu, tak dapat. Kadang-kadang orang ni tak nak, maka dia nyaya ke orang tu, dia tak pergi kat kita. Begitu juga kalau harta. Kita bukan bukan kalau kita hapuskan kelebihan dia pergi kat kita, tidak. Kita sama-sama menderita juga. Sebab itu jangan kamu bercita-cita, berharap. Ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Dia begitu juga tadi. Kenapa Allah kata tak boleh makan riba dalam dosa besar? Sebab itu harta orang. Okay.
Kenapa tak boleh makan harta anak yatim? Itu harta orang. Jangan kamu bercita-cita nakkan kelebihan dia. Tetapi kalau kita nak fokuskan lebih luas, bukan sahaja pada itu, ini banyak berlaku sebenarnya. Kita kadang-kadang melihat kawan-kawan kita atau orang lain lah ada keistimewaan tertentu. Kadang-kadang kita tengok orang tu kan biasa-biasa je. Tapi kalau orang jumpa dia macam histeria, macam orang istimewa sangat. Kita pun rasa dengki dalam hati. Nak hilangkan keistimewaan itu. Oh, tak boleh. Saya pun nak jadi macam dia. Ingat kalau dia tak ada keistimewaan itu, adakah dia pergi kat kita? Tak, tidak. Allah dah tentukan dia yang dapat. Dan percayalah, Allah juga beri kita keistimewaan. Cuma kita ni tak sedar lagi. Malah kalau kita mungkin yang jadi begitu, sama kedudukan dengan dia, mungkin kita jadi tak betul. Mungkin kita jadi ujub. Mungkin kita jadi macam-macam Kalaulah Siti Ruqayyah ni jalan-jalan je orang semua jerit macam histeria tengok kita, saya rasa kita tak tahu kan, kita mungkin tidak mampu menjaga hati kita. Lalu Allah kata tak boleh. Cukup setakat macam ni saja kamu ada. Cukup macam ni saja kamu boleh. Nanti kalau tidak kamu akan terpesong dan sebagainya. So sebab itu kita mensyukuri apa yang Allah beri kepada kita. Sebab itu yang sesuai dengan kita. Kita tengok orang senangnya kaya. Buat itu menjadi, buat ini menjadi. Kenapa aku buat semua tak menjadi? Berniaga tak boleh untung. Berniaga macam itulah daripada dulu sampai sekarang tak kaya-kaya pun. Orang kata tak kaya-kaya. Iyalah tak kaya-kaya. Sebenarnya Allah bukan nak jadikan kita kaya. Allah dah kayakan dah kita. Sesuai dengan kita. Kalau kita jadi jutawan sebagaimana dia jadi jutawan, maka ada perkara-perkara yang tak sesuai dengan kita. Lalu Allah kata cukup kamu begini saja. Malah mungkin kebahagiaan ni adalah sesuatu yang bukan berakar kepada harta, bukan juga berakar kepada kedudukan. Mungkin kita lebih bahagia dengan apa yang kita ada. Sebab itu la tatamannau. Tak usahlah berharap ma faddalallahu ba'dakum ala ba'd. Kita tengok orang tu belajar tinggi, kita pun cemburu, bukan main. Bukan masalahnya, Allah dah tentukan kita belajar setakat ni. Sebab yang kita belajar itu sudah cukup untuk kita. Ilmu yang kita dapat itu sudah cukup untuk kita. Yang tidak cukup lagi, yang perlu kita kejar ialah cara kita mendekatkan diri kepada Allah. Cara kita reda kepada Allah. Cara kita mencari bagaimana mendekatkan diri kita kepada Allah. Bukan bagaimana kita nak kaya sebagai sipulan, bagaimana dia kadang-kadang belajar tu, sebab saya pun oleh kerana saya terlibat belajar, jadi banyaklah sebut tentang belajar. Beberapa perkara yang berkaitan pembelajaran, terutamanya mereka yang menyambung pengajian lebih tinggi lah peringkat sarjana, peringkat doktor falsafah dan sebagainya. Ramai yang kandas di tengah jalan. Dan bila kandas tu, mulalah kecewa ni. Kalau dia datang jumpa bonda-bonda fikir, tanya dia betul-betul. Kamu rasa sanggup lagi untuk teruskan? Seketika kamu meneruskan, kamu perlu ini, kena berkorban ini. Kalau memang tidak sanggup, dia boleh buat pilihan lah. Tapi dia selalu sebut, kenapa dia boleh usahalah kalau you nak macam tu. Bukan cemburu kepada orang lain. Cemburu baik tu tak apa, maksudnya tengok orang lain boleh, saya nak juga. Tak apa, boleh teruskan. Tapi selalunya di akhir nasihat, kalau mereka dah kecewa betul-betul, dah tak boleh dah, saya selalu sebut, orang yang belajar ni tinggi ni memang sedikit sahaja. Tetapi tidak berarti bila you tak ada PhD, you tak ada master, tak ada degree hatta, maka anda kurang ilmu berbanding mereka yang ada sijil tu. Banyak ilmu lain yang boleh dicari tanpa menggunakan ijazah, tanpa menggunakan sijil. Tadi bonda duduk snap gambar sijil sebab orang suruh snap gambar sijil. Dia rakam sijil, tu tersebut sijil. Tapi tak pakai dah sijil tu, tak pakai masuk syurga pun.
Allah tak tengok prosedur kita bila kita nak masuk syurga. You ada PhD baru masuk syurga. You ada master baru masuk syurga. Tak ada. Semua sijil-sijil itu Allah tak tengok pun di akhirat. Mengapa kita ni nak fikir kecewa bila kita tak ada? Bila kita tak ada. Sebenarnya, kalau kita dah tak ada, kita fikir apa yang telah ada, apa yang telah Allah beri kepada kita. Yang boleh membawa kita ke syurga, yang boleh mendapat redha Allah, yang boleh membawa kita disayang Allah. Yang tak boleh kita tak ada ilmu ialah ilmu kita tentang kewajipan kita dalam Islam. Ilmu untuk memaham Al-Quran itu wajib. Ilmu untuk faham apa yang Rasulullah perintah. Ilmu untuk membetulkan salat, ilmu untuk membetulkan puasa, ilmu untuk membetulkan zakat, ilmu yang wajib yang perlu cari. Tapi kita boleh cari ilmu lain yang boleh membantu kita ke arah itu. Nanti ada orang tanya bonda, mengapa bonda ni dah tua-tua nak belajar ambil gambar, nak belajar buat video, belajar buat tu, belajar buat ni. Ya, kita cuba betulkan niat kita ya. Memang benda tu mungkin tak dapat pahala kalau niat kita tidak betul. Jadi kalau kita niat untuk kebaikan, siapa selalu baca benda punya Facebook. Saya suka bila ada gambar yang saya rasa lain, baru benda masukkan dakwah sikit di situ. Walaupun sikit, walaupun sebaris, walaupun 2 perkataan, 3 perkataan. Sebab orang tengok sebab gambar dia cantik. Kalau bonda sebut perkataan saja, tak ramailah orang nak tengok. Tak ramailah orang baca. Mungkin mereka tersinggah mata kerana gambar itu cantik. Maka, bolehlah mereka tengok apa benda yang bonda tulis. Cukup saya sebut Alhamdulillah, cukup benda Subhanallah dan dia ikut baca, mereka dapat pahala. Itulah yang sebabnya yang bonda nak buat. Jangan kata apa ni dah tua-tua buka Facebook lagi, inilah. Sebenarnya Facebook itu bukan perkara yang tak bagus. Bagus. Lagi-lagi sekarang ni macam-macam ilmu boleh dapat. Kita scroll yang tak bagus. Kalau ada orang mengata orang kita scroll, jangan baca. Kita baca yang pagi kita pemikiran positif. Kita baca yang beri maklumat-maklumat terkini. Kita macam-macam Kalau nak tengok YouTube pun macam tu. Ada YouTube yang tak bagus. Ada YouTube yang bagus. Bonda tengok semua. YouTube masak, bonda tengok. YouTube buat bunga, bonda tengok. Sebab dia ada manfaat kepada kita. Dan kita niat. Kita niat ketika melihat tu. Oh, saya nak buat bunga ni. Cantik. Orang rasa segar tengok bunga. Oh, saya nak buatlah masak ni. Nanti keluarga saya makan. Mereka suka. Itu sudah niat yang baik. Tapi kalau kita kata, ngumpat pula tengok. Alah, setakat macam ni nak tunjuk resepi. Itu dosa lah. Kita sentiasa melihat perkara itu dengan pandangan yang memata lalat dah saya kata. Nampak tu benda tu busuk saja. Ataupun kita, alah, dia ni, ni tidak dikatakan wala tatamanna ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Kalau dah tengok dia bijak bab tu, kita tumpanglah kebijakan dia. Kita belajarlah daripada dia. Itu sebab Allah jadikan dia istimewa. Dia sangat pandai masak. Apa dia masak memang sedap. Apa dia dekor cantik saja. So kita tumpang kerana Allah tidak bagi semua orang sama. Kita melengkapi. Lalu kita menggunakan keistimewaan itu untuk kita. Tengok masa tak pakai jam pula saya. Alamak. Sebab 27 dah. Okey. Saya teruskan itu maksudnya kita jangan fikir. Allah sebutkan lagi. Lirijali nasibum mimma iktasabu walinnisa'i nasibum mimma iktasabna. Lelaki ada bahagiannya mengikut yang dia usahakan. Dan wanita juga nasibum mimma iktasabna. Inilah yang orang selalu gunakan bahawa wanita juga boleh berusaha. Sebab ayat Quran pun sebut bahagian itu masing-masing adalah mengikut usaha. Mengikut daya fikir kita yang Allah beri. Kita cari apa yang Allah benarkan kita cari. Lalu
Allah beri mengikut usahanya. Nanti macam Bunda sebut dah tadi, kita sama-sama berusaha. Tetapi seorang ni nampak kejayaan, pandangan mata kita lah, kejayaannya lebih berbanding kita. Percayalah. Sama tu, sama je. Pada Allah dia sama saja. Ingat tak, kita pernah sama-sama berkawan baik, sekolah rendah contohnya kan. Tiba-tiba tengok dia dah jadi ini, jadi ini. Saya kekal jadi isteri rumah. Dia pun malu nak jumpa. Saya selalu tanya, buat apa malu? Saya nak tak beritahulah rakan-rakan saya yang selalu kata malu nak jumpa saya ni. Apa yang dia malu, saya pun tak tahu. Banggalah. Kerana itu Allah beri. Dan itu yang terbaik untuk kita. Itu you mungkin lebih baik. Mungkin nanti sahabat inilah yang mencari saya di syurga. Itu yang saya selalu fikir. Kenapa kita nak pandang orang tu tinggi, kita tak nak jumpa? Saya tak pernah fikir pun saya tinggi. Sama sahaja. Bila kita sakit, tak kira orang tu pangkat apa, dia sakit juga. Orang yang tidak sekolah pun sakit juga. Sama. Yang pentingnya ibadahnya, ketakwaannya kepada Allah. Itu yang kita nak. Itu yang Allah ukur. Bukan ukur lagi dengan kekayaan yang ni. Nanti dia kata, lirijali nasibum mimma iktasabu wal nisa'i nasibum mimma iktasab. Benar. Tetapi dia kata dia usaha dapat, aku usaha tak dapat. Dapat. Allah dah bagi dah tu. Setakat itulah yang dia bagi. Kerana setakat itu yang sesuai. Jangan fikir lebih-lebih. Macam Bonda lah, Bonda fikir. Ini Bonda pujuk diri dan memang betul. Selalu fikir, kenapa Allah ambil anak saya 2 orang? Itu mula-mula menghadapi. Memang datang kenapa? Tetapi selalu datang pujuk diri. Kerana Allah fikir yang terbaik, you ada 2 saja. Itu yang terbaik. Dan kita tak tahu apa terbaiknya dari segi mana. Selalu terima hakikat. Macam tu juga kedudukan kita sekarang ini. Kita ada apa? Maka kita terima hakikat yang kita ni ada apa. 2-3 hari ni saya sakit gout. Saya duk fikir, kenapalah kaki saya ni sakit. Kadang-kadang kita manusia suka menanya, fikirlah aku salah makan ke, sebab bertahun-tahun dah, saya 2-3 tahun baru sakit tu datang. Jadi bila datang tu terperanjat juga. Ini mungkin Allah mahu, bukan mungkin, Allah mahu kita berehat, baring sekejap. Fikir makan yang tak boleh dimakan, jangan makan yang tak boleh dimakan. Sabar, jangan tengok benda tu selera terus nak makan banyak-banyak. So kita belajar dengan apa yang Allah beri, Allah uji kita. Kalau kita terima semua apa yang Allah beri kita tu dengan rasa tenang, kita akan bahagia. Kita tak ada masalah pun. Alhamdulillah pagi ni semalam heret, kaki tak boleh angkat, tak boleh ni. Hari ni Alhamdulillah. Dah boleh dah walaupun sikit-sikit sakit tu ada. Saya dah tahu dah kalau tinggalkan yang berkaitan dengan penyakit tu, kita pun Alhamdulillah. Dah lama dah kita makan. Dah 60 tahun lebih dah makan, tak ada masalah. Sekarang baru Allah kata kamu tak boleh makan. Dah tak payahlah makan. Itu yang selalu Bonda fikir dan sebutkan kepada yang berpenyakit. Kalau nak berpantang, memang sampailah masanya kita berpantang. Banyak sangat dah masuk dalam tekak kita. Allah dah bagi tapi mungkin kita kurang syukur. Lalu Allah peringatkan kepada kita supaya kita bersyukur. Saya nak habiskan ayat ini, ada sikit lagi, tak apa lebih sikit. Was'alullaha min fadlihi innallaha kana bikulli syai'in alima. Jadi kalau kita tengok orang lain itu ada kelebihan dan kita pun tertanya-tanya bagaimana, dia kata was'alullah. Tanyalah Allah, mintalah kepada Allah. Mintalah kepada Allah, mohonlah kepada Allah. Min fadlihi, daripada kemuliaannya. Kalau nak lagi, kata kita dah berusaha dan kita rasa kita tak dapat, kita ada lagi yang kita kejar, mintalah. Kalau kita mohon mungkin sampai umur 66 tak dapat juga, tak sesuai lah kan dengan kita. Lalu Allah beri kita yang sesuai. Contoh orang yang tak ada anak, kan? Dia mohon sampailah dia menopause, tak berapa anak. Lalu memang Allah dah tentukan bahawa dia memang sesuai tidak ada anak. Nampak tak? Kita dah mohon. Tapi Allah tahu yang terbaik untuk kita. Rupanya yang terbaik tak ada. Lalu Allah tiadakan. Nampak tak? Jadi kita was'alullah, mohonlah kepada Allah min fadlihi, daripada
kemuliaan Allah tu semua ada. Allah tu maha mengetahui. Innallaha kana bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah itu semua perkara dia amat ketahui. Jadi kita tutuplah kita punya perbicaraan hari ini. Kita dah habis ayat 32, kita akan sambung 33 hari Khamis nanti dengan cerita masih lagi ada nanti cerita tentang bahagian harta dan sebagainya. Kita macam sekarang banyak bincang harta lah. So saya nak ringkaskan, dosa besar kita dah baca 7. Kemudian ayat yang ke-32 kita lihat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak membenarkan kita bercita-cita untuk mendapatkan harta orang, mendapatkan kelebihan orang lain, mendapatkan apa yang Allah beri kepada orang lain. Kita mohonlah kepada Allah untuk dapat yang lain, bukan dapat apa yang dia ada. Jangan minta, ya Allah aku nak kekayaan dia, berilah kekayaan dia pindah kepada aku. Bukan begitu. Tetapi kita mohon, kalau kita nak mohon kaya, ya Allah kayakanlah aku. Tapi Allah boleh saja bagi lain daripada apa yang orang lain ada. Kalau kita lihat orang tu ada keistimewaan, maka bersyukurlah kepada Allah. Kerana keistimewaan dialah, Allah turunkan keistimewaan itu pada dia untuk kegunaan semua orang. Ingat bila lihat orang lain ada keistimewaan, ada kelebihan, bersyukurlah kepada Allah. Kerana Allah tumpangkan kelebihan itu kepada dia untuk kebaikan orang di sekitarnya. Untuk kebaikan semua orang. Dan yang mendapat kelebihan itu juga tidak boleh sombong, tidak boleh ujub. Kerana itu hak Allah. Dia boleh saja hapuskan pada bila-bila masa Allah mahu menghapuskannya. Okey? Itu saja untuk ringkasan kali ini. Kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan Allah sentiasa memelihara kita, menjaga kita. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang ada bersama saya pagi ini. Mudah-mudahan kita sentiasa diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada beberapa hadiah saya tak bagi lagi, saya rasa berhutang pula. Kerana ada yang tak boleh dikirim. Ada siapa ni? Saya nak tengok. Ada Sakdia, ni adinda saya, Sakdia Kamiso, ada Jamilah Rejab, geng-geng menulis, geng-geng buat kuih semua. Semua ni ada sahabat saya, alhamdulillah lah, dikelilingi sahabat yang baik-baik. Mudah-mudahan kita semua bersama ke syurga. Kita baca doa selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil badani وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة بعد الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana fi khusrin illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.